Kamu boleh tengok dahulu bab 8 ini pada muka surat 228 buku teks tentang pemodelan matematik. Apakah itu pemodelan matematik? Terus sahaja kita lihat kepada nota yang warna kuning tu. Model matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Jadi macam mana ni? Jadi sama macam kita buat bab-bab daripada tingkatan 1 sampailah sekarang tingkatan 5 bab 7 baru-baru ni. Okey, kita akan lihat masalah sebenar dan bagaimana kita nak aplikasikan. Okey, kita nak wakilkan menggunakan satu sistem. Sistem ni bukan menggunakan komputer lah. Okey, jadi kalau lihat di sini ada 6 komponen penting. Okey, 6 komponen penting yang perlu awak tahu di dalam pemodelan matematik. Yang pertama, bila kita ada penyelesaian masalah, situasi diberikan, kita kena kenal pasti dulu dan definisi apa masalah tersebut. Okey, kenal pasti dan definisi masalah. Yang kedua, yang ini kita buat andaian berkenaan dengan masalah tersebut. Okey? Dan dalam kita punya masalah tu, okey, penyelesaian masalah, kita kenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah macam-macam lah. Masa, dia bagi jisim ke, dia bagi tinggi ke. Yang tu kamu kena kenal pasti. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah. Yang ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini awak kena faham. Bila diberi soalan, bila diberi penyelesaian masalah, adakah ada setengah soalan dia akan bagi. Okey, dengan menggunakan kaedah metrik. Itu dia bagi. Ada setengah soalan dia tak bagi. Dia bagi soalan saja, selesaikan. Jadi inilah caranya awak nak apply, awak nak aplikasikan apa yang telah awak belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nak guna trigo ke, nak guna Pythagoras theorem ke, apa semua tu. Okey, untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, selepas kita dah tahu nak aplikasi masalah, kita nak tentu sahkan. Kita nak tentu sah ni maksudnya adakah penyelesaian atau aplikasi matematik yang kita guna untuk menyelesaikan masalah tersebut benar atau tidak. Okey, mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Yang kelima, bila kita dah menentu sah mentafsir tu, kalau agak-agak ada kelompongan ataupun ada penambahbaikan, yang ini kita kena murnikan model matematik tersebut. Lepas tu macam biasalah, macam sains, kamu kena laporkan dapatan. Ini ada berapa kita punya komponen? Ada 6 komponen yang perlu kamu kenal pasti. Jadi bila dah tengok yang ini, terus sahaja pergi kepada buku PPD. Dah boleh jawab soalan. Apa? Lengkapkan raja di bawah dengan proses pemodelan matematik. Tengok balik dalam awak punya buku teks tadi, muka surat berapa? 229. Itulah jawapannya. Jadi saya buat apa? Saya copy, saya paste. Awak kena salin. Salin kat sinilah. Dalam buku PBD. Yang pertama, kamu perlu letak, itu dia punya jawapan dia.
mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Yang pertama. Yang kedua, membuat andaian. Yang ketiga, mengaplikasikan masalah. Mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentu sah dan mentafsir penyelesaian. Yang kelima, memurnikan model matematik. Dan yang keenam, melaporkan dapatan. Jadi, tulis balik di dalam buku PBD muka surat berapa tu? 167. Di sini kamu kena letaklah mengenal pasti. Jadi letak macam mana ayat dia, kenal pasti. Kenal pasti dan mendefinisi. Masalah, andaian dan pemboleh ubah. Ni saya buat keyword saja. Mengaplikasi. Lepas tu menentu sahkan dan mentafsir. Lepas tu memurnikan dan juga melaporkan. Itu keywords dia lah. Okay? Keywords dia. Boleh kelas? Boleh kelas? Okey, kalau boleh saya teruskan. Dalam pemodelan matematik ni masih lagi ini dia buat dalam apa? Dalam bentuk gambar rajah catat alir ni. Sama juga macam tadilah. Sama macam tadi tu ada sebanyak 6 kita punya model tersebut. Okey. Ini soal contoh dalam buku teks. Ini dia beritahulah. Contoh dia bagi latihan. Okey, saya tak pergi yang ni lagi lah. Saya pergi kepada masih lagi buku PBD awak. Cuba lihat pada buku PBD. Okey, yang ini yang akan kita kenal pasti. Okey, gariskan masalah. Okey, masalah ni macam mana? Cuba lihat kepada buku PBD nombor 2, masih lagi muka surat 167. Okey, kita akan cari masalah dia. Seterusnya daripada masalah kita akan tengok apakah pemboleh ubah yang terlibat. Okey, sebagai contoh, dia dah bagi dah dekat sini. Sebuah kereta menggunakan 48 liter petrol untuk 432 km perjalanan. Meform bercadang untuk menggunakan kereta itu ke tempatnya yang sejauh 180. Berapa? Itu dia punya apa? Berapa banyak petrol yang dia perlukan? Itulah masalah. Pemboleh ubah apa yang terlibat? Yang pertama dia ambil di sini jarak, yang kedua petrol yang akan digunakan, amount petrol. Okey, kalau kamu tengok sini 48 liter, dia guna 432 kilometer. Okey, cuba tengok A. A tu dah digariskan dah. Dapat bonus dah. Apa tu? Masalah kita lah tu. Sebuah kedai menghasilkan 417 bungkus biskut setiap hari. Berapa lamakah? Itulah masalah dia. Yang diambil oleh kedai itu untuk menghasilkan 973 bungkus biskut. Itu adalah dia punya masalah. Saya dah garis, awak tak garis lagi. So, bonus lah tu saya kata. Okey. Sekarang yang ni kamu kena kenal pasti. Dia punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa yang ada dekat sana? Hari-hari. Jadi kita tahu dekat sini 417 bungkus biskut kita akan siap dalam masa 3
3 hari. Jadi ada 2 pembeli ubah di sini. Yang pertama apa? Kita punya bungkus biskut. Betul tak? Berapa bungkus biskut? Okey. Dan yang kedua apa? Kita punya jumlah hari ataupun masa. Okey, hari atau masa yang terlibat. Okey, itu 2 pembeli ubah yang terlibat. Okey, yang kedua B. Aisyah menaip 3 muka surat dalam jumlah masa yang sama dengan Lee menaip 4.5 muka surat. Jika Aisyah dan Lee mula menaip serentak, ini dia punya masalah. Berapa muka surat yang Lee akan taip apabila Aisyah telah menaip 11 muka surat? Saya bukan nak suruh awak cari jawapan ni. Kita kena kenal pasti dulu. Okey. Apakah pembeli ubah yang awak nampak dekat sana? 3 muka surat dengan 4.5 muka surat. Samalah, dua-dua ada muka surat kan? Jumlah masa. Jadi kita boleh tahu di sini kita punya bilangan muka surat dan juga jumlah masa. Boleh? Soalan ni tak keluar dalam exam lah. Sebab senang. Yang senang je tak keluar. Okey, ini pun nombor 3. Tolong lihat nombor 3. Okey. Kenal pasti. Ini tengok dan definasikan masalah yang diberikan serta ni ada lebih kelas. Kita kena buat apa? Andaian. Tadi kita hanya kenal pasti masalah dengan pembuli ubah. Yang ini dia tambah dengan kita kenal pasti dan definisi masalah yang pertama. Lepas tu dia beri kita yang kedua di sini. Kita akan buat andaian. Yang tadi kita dah buat pemboleh ubah. Ni tambah satu lagi. Okey. Jadi di sini kita akan cari andaian. Andaian tu apa? Okey, mari kita lihat nombor 3 muka surat 168. Okey. Jadi kita tengok dekat sini ada 3 perkara yang perlu kita kenal pasti. Yang pertama, kita nak tahu masalah. Okey. Terus je kawan kamu kata berapakah? Memanglah yang itulah masalah dia tu. Kan? Okey. Rina membeli 5 bungkus mi goreng yang berharga RM22.50 di sebuah restoran. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Rina jika dia membeli 13 bungkus mi goreng? Soalan ini bukan suruh kamu selesaikan. Tidak. Kita nak tahu 3 perkara ni. Kenal pasti dan definisi masalah. Yang mana satu kita punya masalah di sini? Berapakah harga yang perlu dibayar untuk membeli? Membeli 13 bungkus mi goreng. Bukan masalah dia siapakah Rina. Bukan. Tak ada kena-mengena. Okey. Ataupun nyatakan nama restoran tersebut. Tak ada. Itu bukan masalah awak nak cari. Okey. Tulislah dalam awak punya buku PBD. Okey. Berapakah harga yang perlu dibayar jika membeli 13, tak apa, kita guna yang ringkas ni. 13 bungkus mi goreng. Kalau contoh tu dia apa? Ayat dia tu dia ambil balik je daripada soalan kan?
Betul tak? Dia copy balik. Okey. So kita tahu tak apa yang dibagi tu dekat sana dalam soalan tu? Nak mengenal pasti dulu ni. Kita tahu apa dekat sana? 5 belum lagi boleh ubah ke? 5 mi goreng. Berapa harga dia? Itu pun kita punya di bawah daripada nak definisi masalah kita. Kita buat by point Okey, jadi kita tahu bahawa 5 mi goreng dia akan bayar RM RM22.50. Itu kita kenal pasti dan definisi masalah kita. Boleh kelas? Okey. Kalau ikut contoh tu memang dia copy paste balik ayat dia kan. Tapi kita nak ambil point dia di sini. Okey. Andaian apa awak nak buat dekat sini? Dia tak ada pun dalam itu. Andaian apa yang awak boleh buat? Yang pertama apa andaian? Dia tak beli air. Satu bungkus? Oh ya, itu ni kita terus ni. Kita tak selesaikan masalah lagi. Ni baru kita buat 3 je. Kita ada 6 kan? Siapa? Baik kau cakap siapakah yang membeli bahan-bahan tu? Kenapa Rina tak membeli air? Dia beli mi goreng je. Tak ada. Andaian di sini kita boleh kata apa? Setiap mi goreng yang dijual dalam kedai tu, di restoran tu, semuanya sama harga. Kalau tidak, ada mi goreng, wah sedap wanda dia. Kalau tidak, ada mi goreng apa? Mi goreng ayam, mi goreng udang, mi goreng macam-macam kan? Harga dia sama tak? Harga sama tak? Beza. Jadi kita boleh buat andaian, semua mi goreng sama harga. Maksudnya dia tak ada harga berbeza lah. Sama harga. Harga sama ke sama harga? Boleh lah. Harga yang sama. Amboi ayat dia. Okey. Lagi apa? Ada orang kata, cikgu, apa kalau kita pergi restoran, apa? Large, medium, tu kan portion. Saiz hidangan. Jadi yang ini kita boleh anggap sama lah sebab harga sama kan. Okey, jadi semua mi goreng semua mi goreng mempunyai hidangan yang sama kan? Bukan hidangan, apa? Saiz. Saiz atau kuantiti. Yang sama. Ada je nak letak kan? Okey, cukuplah tu. Memang dia beli kat restoran tu je. Restoran sama je. Tak apa. Okey. Cukup yang tu 2. Okey, sekarang boleh ubah apa yang awak nampak dekat sana? Yang pertama kita tahu di sana adalah harga. Harga bungkus. Harga mi goreng. Lagi? Kita nak tahu bilangan bungkusan. Bungkusan apa? Mi goreng lah kan. Itu adalah kita punya pemboleh ubah. Kita kenal pasti. Boleh kelas? Boleh sir, boleh. Kalau boleh, cuba buat sekejap lagi. Pandai. Tengok B dengan C. Cuba kenal pasti definisi masalah, andaian dan juga dia punya pemboleh ubah. Boleh kelas? Okey. Kita akan teruskan, tapi sebelum tu saya tambah